Okay, Assalamualaikum and very good evening everyone. So today I'll proceed with chapter 5, which is in our course outline. This is chapter 4. Okay, so in slide this is chapter 5. Tapi kalau ikut susunan, ini adalah chapter 4. Okay, so small businesses, entrepreneurship and franchising. So kita akan go. Okay, harap semua dah sedia dan ready. So, pertama sekali kita akan masuk kepada entrepreneurship. What is entrepreneurship? Okay, so entrepreneurship ini dalam bahasa Melayu dia adalah keusahawanan. Okay, the process of creating and managing a business to achieve desired objective. So, maksudnya creating and manage a business to achieve desired objective. What is most of the business desired objective, which is financial atau profit lah. Di mana itu adalah mana-mana orang kata motif atau kenapa satu bisnes ditubuhkan, sebab dia nak mengaut keuntungan, nak dapatkan keuntungan. Okay. So seterusnya, what is small business? Small business is smallness, okay, kecil. Okay, small business is independently owned and operated business, not dominant in its competitive area, employ less than 500 people. So ini adalah ciri-ciri of small business. Okay, so small business ni dia bergerak sendiri, dia tidak berkait dengan mana-mana syarikat, dan dia tidak dominan dalam area dia. Maksudnya dia tidak monopoli dalam satu kawasan. Okay, dan juga pekerjanya kurang daripada 500 orang. Kita boleh kategorikan sebagai small business. Okay, so impact of small business. Okay, ni tak apa nak boleh baca, ni hanya penerangan sahaja. Okay, so small business represents 64% of new net jobs annually created in the last 15 years. Okay, 99.7% of business employ fewer than 500 people. 89% of business employ fewer than 19 people. So kat sini dia beritahu ni adalah ciri-ciri small business. Okay, dia apa perlambangan small business. Okay, so kalau tengok dekat situ 64% of new net jobs. So bila kita offer atau kerajaan melonggarkan kebenaran untuk benarkan orang start business, so dia start business tu kita panggil dia sebagai small business. Okay, so sebanyak 64% kerja baru atau jawatan baru atau position baru atau job baru created daripada last 15 years. Okay, daripada keseluruhan kerja yang wujud dekat dalam dunia ni. Okay, so 99.7 of all business employ fewer than 500 people. Maksudnya hampir semua small business ni employ less than 500 people. Okay, dan seterusnya 89% of business employ fewer than 19 people. So daripada jumlah tadi, 89 daripadanya employ 9 tidak lebih daripada 19 orang employee sahaja. Okay, so then seterusnya small business innovation. Okay, sebenarnya small business sangat memainkan peranan dalam industri. So kita akan tengok small business represent 55% of all innovation. Sebenarnya sebanyak 55% daripada new innovation ni sebenarnya di-create oleh small business sebenarnya. Okay, contohnya macam airplane, audio tape recorder, double knit fabric, fiber optic examining equipment, bla 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 bla, itulah. Okay, so saya contoh macam airplane. So sebenarnya airplane ni bukannya contoh macam AirAsia. Bukan AirAsia yang buat kapal terbang tu, tapi dia beli syarikat tu daripada syarikat pembuatan kapal terbang daripada luar negara. So syarikat kapal terbang tu juga bukan dia yang buat semuanya, tapi small business yang buat each part, certain bahagian dan diorang assemble. So beda siap diorang jual, AirAsia pun beli. Tu adalah function of small business sebenarnya. Small business ni lah yang kenapa small business ni boleh orang kata inovatif, sebab diorang dalam kumpulan yang kecil, jadi easy to manage. Dan juga biasanya small business ni dia created by a group of skillful person, di mana dia tak nak bekerja dengan orang, dia nak create syarikat sendiri. So mereka ni sangat skillful, sangat knowledgeable. So mereka keluarkan idea, mereka design satu benda, so mereka jual produk mereka kepada syarikat yang besar. So syarikat besar akan rename that product ikut jenama syarikat besar, dan juga syarikat tu akan jual lah barangan tu. Okay, so sebenarnya small business banyak bantu kepada innovation. So ini saya dah pernah terangkan sebelum ni. Ni adalah traits of successful entrepreneur. So seorang successful entrepreneur dia mempunyai ciri-ciri seperti intuitive, creative, productive, patient, charismatic, persistent, innovative, frugal, friendly and fearless. Ni adalah antara ciri-ciri orang kata successful entrepreneurs. Okay, so seterusnya, popular industry for small business ni adalah industri-industri yang terkenal dengan small business. Maksud small business banyak dalam industri ni. Especially attractive industries to entrepreneurs. Ada 4 jenis. Ni adalah contoh yang orang kata 4 yang utama lah. Retailing and wholesaling tu biasa kat Malaysia pun banyak. Okay, peruncitan dan pergudangan. Okay, services, manufacturing dan juga high technology.
Okay. So kita akan tengok satu persatu. Retailing and wholesaling. Selling directly to consumer. Maksudnya kedai tu ditumbuhkan atau bisnes tu ditumbuhkan menjual barangan direct kepada consumer. Contohnya macam music stores, sporting goods shop, dry cleaners, lepas tu boutiques, drugstore. Drugstore bukan kedai dadah, kedai jual ubat-ubatan. Restaurant dan juga hardware stores. Okay, so ni kita boleh tengok lah dekat Malaysia, kat kawasan awak mesti banyak juga contoh-contoh kedai macam ni lah. Kedai jual barangan muzik. Contoh macam Adobe, lepas tu butik-butik, klinik, farmasi dan juga restoran dan banyak lagi lah. Okay, so dan seterusnya services and manufacturing. Okay, contoh-contoh services, tengok kat sini services. Service sector is 80% of US job. Bukan 80% dekat US job sahaja, tapi around the world. Attract individual whose skill are not required by large firm. Sebenarnya mereka ni sangat skillful, tapi sebenarnya syarikat besar tak perlukan ramai-ramai sebenarnya. Syarikat yang besar perlukan, contohnya macam perlukan lebih kurang dalam 10 orang sahaja orang yang skillful untuk kerja bahagian services ni. Tapi selebihnya dia orang tak ambil. So yang selebihnya apa boleh buat? Dia orang buat syarikat sendiri yang provide services. So syarikat-syarikat besar ni nak jimat, dia tak ambil orang-orang ni untuk, tak ambil pekerja yang buat services. Sebab apa tahu? Sebab services ni tidak buat hari-hari. Contoh macam kita nak servis mesin, kita nak servis kita punya peralatan. Contoh macam kalau misalnya jentera-jentera tu dia orang perlukan services, okay, di mana untuk orang kata lancarkan dari segi dia punya proses, dia punya orang kata nak functioning. So dia orang tak perlukan servis tu hari-hari, tetapi mereka perlukan servis tu mungkin sebulan sekali. So nak jimatkan kos, dia tak hire pekerja untuk servis, tapi dia ambil orang luar untuk serviskan barangan dia. Okay, so macam kita lah, kita punya kereta, tapi kita tidak kita beli kereta, tapi kita tidak orang kata beli orang untuk servis tu sekali, tapi kita akan hantar pergi servis by bila tiba masanya kan. So sama jugalah di mana services tu macam syarikat ni dia panggil orang untuk servis mesin-mesin dia berkala. So seterusnya manufacturing. Small manufacturer excel at customization. Dia mahukan National Quality Award Reward. Innovative small manufacturing firm ni contohnya lah. So dia bagi tahu dekat sini adalah manufacturing. Small manufacturer, kilang yang kecil. Okay, mereka sangat sukses dalam bidang yang melibatkan customization. Contohnya macam dari segi fashion atau dari segi barang-barang autentik. Contoh macam beg tangan ke atau kasut ke apa. Di mana ada setengah syarikat kecil ni yang kita boleh custom make product. So mereka ni kategori dalam small business lah, di mana mereka senang nak buat product customization. Maksudnya senang nak custom make product. Dan mereka juga senang nak orang kata ikut apa yang customer nak order. Customer punya design, customer nak macam mana. So dia orang boleh follow. Sebab apa? Sebab dia orang tak produce dalam mass amount. Bila produce dalam mass amount, dia perlukan cost yang sangat tinggi kalau kita nak tukar-tukar jenis produk. So bila kita boleh offer product customization, maksudnya kita boleh cater customer dalam kumpulan yang kecil. So ada customer suka macam ni, ada customer suka macam ni, ada customer suka macam ni. Jadi syarikat yang kecil ni dia senang nak kejar pilihan orang kata customer-customer yang ada special orang kata order ni lah. Okay, so then seterusnya adalah high technology. Okay, maafkan saya tadi ada teks daripada kawan. Okay, so high technology, businesses that depend heavily on advanced scientific and engineering knowledge. 40% of high-tech jobs are with small business. The government offers small business grant for high-tech companies. So macam ni syarikat-syarikat kecil ni dia mudah nak manage dan dia tidak perlukan kos yang banyak untuk bayar gaji pekerja apa semua, sebab dia orang kumpulan yang kecil kan. Jadi dia boleh gunakan keuntungan yang dia dapat banyak tu untuk increasekan dia punya advancekan dia punya scientific and engineering knowledge. Okay, so mereka boleh beli mesin yang mahal, mereka boleh custom make mesin, mereka boleh orang kata nak buat research dalam kumpulan yang kecil ni lebih mudah. Okay, so mereka ni orang kata banyak introduce high tech job. Okay, dan juga mereka juga hasilkan barang-barang yang berteknologi tinggi dan juga barangan-barangan yang orang kata new innovative. Okay, so then seterusnya small business ownership. Apakah dia punya advantage dan disadvantage? Advantage adalah independent, dia mudah nak bergerak, mudah nak pindah sana sini, mudah kalau misalnya macam semua orang nak pergi bercuti buat family day, tak ada masalah, tutup je company 2-3 hari. Lepas tu dari segi nak manage pun mudah. Okay, lepas tu dia tidak bergantung kepada mana syarikat, dia bergerak sendiri. Okay, lepas tu cost dari segi nak set up dia pun mudah. Lepas tu flexible. Okay,
fokus pun mudah. Di mana kumpulan yang kecil kita boleh orang kata motivate semua pekerja dalam tu untuk fokus pada goal. Dan juga reputation. Makin dia produce innovative product, reputation dia makin bagus, makin elok. So banyak company besar akan kejar dia orang. Tapi disadvantage adalah high stress level, di mana kumpulan yang kecil kan, jadi semua orang kena kerja keras. So stress level sangat tinggi, failure rate pun akan sangat tinggi. Lepas tu undercapitalization, kurang modal, itu pun menjadi satu masalah juga. Contohnya macam bila dia orang nak design benda baru, dia orang perlukan modal. So kalau misal untung yang sebelum ni banyak, dia orang boleh roll je lah. Tapi kalau modal yang tak cukup, so dia terpaksalah buat loan. Okay, dan seterusnya managerial experience and all incompetence. So masalah dari segi pengurusan, sebab semua orang skillful dalam bidang tertentu. Contohnya macam satu syarikat ditubuhkan oleh 5 orang saintis atau 5 orang engineer, tetapi mereka ada knowledge dalam bidang engineering tapi kurang mahir dalam bidang management, managerial pengurusan. Itu menjadi satu masalah. Dan juga inability to cope with growth. So mereka ni susah nak membesar juga sebenarnya. Sebab apa? Sebab mereka syarikat kecil yang memang jual produk kepada syarikat yang besar. So kalau mereka kalau mereka besarkan syarikat mereka, so syarikat besar ni akan go cari syarikat lain yang orang kata kosnya lebih rendah. Okay, dan juga dia punya orang kata nak pengurusan, maksudnya dia nak deal business lebih mudah. Okay, kalau syarikat yang kecil dah jadi besar, jadi syarikat besar akan cari syarikat lain lah untuk jadi supplier dia. So itu adalah masalah small business ownership. Okay, then seterusnya starting business. Okay, so kita dah masuk satu part which is starting business. So macam mana kita nak start business? Start with concept or general idea. Create a business plan. Devise strategy to guide planning and development. Make decision sama ada dari segi form of ownership macam chapter sebelum ni saya pernah jawab. Financing, acquire existing business or start new business, atau buy a franchise. Okay, so ini adalah way to start a business. So of course awak kena start dengan idea, awak kena start dengan konsep, awak kena start dengan perancangan. So bisnes macam mana awak nak buat, bisnes tu buat bisnes apa, lepas tu size ni macam mana, berapa pekerja nak pakai. Lepas tu bila dah ada idea, terus buat business plan. Buat business plan tu masuk rangka business plan lah. So dari segi prosesnya, dari segi managementnya, dari segi mana nak dapat modal, apa semua kena tulis dalam business plan. Lepas tu kena devise a strategy to guide planning and development. So awak kena bila dah buat business plan, kena ada strategi macam mana awak nak buat dari segi planning and development, dari segi penghasilan produk. So kena plan bila nak start buat produk, lepas tu sampai bulan kedua apa dah berlaku, sampai ketiga berlaku, lepas tu nak packagingnya lagi, lepas tu nak ready for shipment lagi. Lepas tu paling penting adalah make decision. Awak nak start business awak ni macam mana? Adakah daripada sole proprietorship, atau daripada partnership, atau corporation? Lepas tu financing, mana nak dapat awak punya capital, mana nak dapat modal. Lepas tu yang ketiga adalah adakah awak nak start business daripada baru, kosong, okay, atau awak nak start business dengan membeli business lain. Awak just sambung je, okay, dan gunakan apa yang dah ada dalam syarikat tu. Atau yang keempat, adakah awak nak start business melalui franchise. Okay, so franchise tu maksudnya awak beli cawangan atau anak syarikat. Okay, so ini penerangan lebih lanjut lah tentang business plan, precise statement of rationale for the business, and step by step explanation of how you will achieve your goal. So dalam business plan perlu ada planning, macam mana awak nak dapatkan awak punya goal. Goal tu apa? Keuntungan lah. Okay, act as a guide and reference document, explanation of the business, analysis of the competition, and income and expense estimates. Okay, ni semua perlu ada dalam business plan. So ini saya dah terangkan dalam chapter sebelum ni, form of business ownership. So boleh pilih nak start yang mana satu. So financial resources, macam mana nak dapatkan modal. Okay, provide, ni ada beberapa cara. Contohnya macam provide your own personal capital, gunakan duit sendiri melalui cash money atau obtain capital. So gunakan duit daripada bank awak sendiri, awak keluarkan, awak melabur untuk start the business, atau awak buat ni lah pinjaman. So financing option, okay, so financial option ni adalah tadi sebagai itulah, buat pinjaman, atau mungkin awak jual stok awak, atau mungkin awak buat equity financing. So saya akan terangkan semua ni selepas ini. Equity financing, selling or borrowing against the value of an asset such as automobile insurance, policy, saving account to obtain fund to operate business. So maksudnya awak jual atau awak pinjam berdasarkan, okay, sorry, saya terpause. Okay, so saya ulang balik So selling or borrowing against the value of an asset such as automobile, insurance, policy, saving account to obtain fund to operate business. So maksudnya awak jual atau mungkin awak buat pinjaman,
Okay, tapi awak gunakan aset awak sebagai cagaran. Contohnya macam kenderaan syarikat, insurans polisi atau saving account yang awak ada, untuk awak dapatkan fund untuk operate business. Okay, so ni equity financing kita boleh buat dengan pihak bank atau mungkin orang-orang yang boleh pinjamkan duit. Okay, so then seterusnya venture capitalist, person organization that agree to provide funding for new business in exchange for ownership interest or stock, usually require sharing of ownership and control. So venture capitalist ni adalah kumpulan-kumpulan orang kata pelabur, okay, yang akan orang kata offer untuk melabur dan syarikat awak sebagai balasan dia nak saham syarikat awak lah. Okay, kalau makin banyak dia melabur, makin besarlah ownership dalam syarikat. Okay, so dia juga boleh control. Di mana kalau pelabur-pelabur ni, apa yang dia boleh control dari segi decision making, dari segi perubahan struktur dalam syarikat, atau mungkin dari segi new product yang kita nak buat. So dia orang akan revise dulu, tengok dulu okey ke tidak. Sebab apa? Sebab dia melabur, dia pakai duit dia. Jadi dia nak tahu duit dia tu dia pakai untuk apa. Okay, so dan seterusnya debt financing. Debt financing ni samalah, bukan samalah, dia lebih kurang macam borrowing financial resources typically from a bank or lending institution, often collateral is needed. So ni adalah kita memang pinjam sahaja, tidak mencagarkan apa-apa, tetapi kita menjanjikan untuk bayar balik lah. Contoh macam kat bank, kita buat pinjaman, so kita buat agreement, contohnya macam lagi 3 bulan atau mungkin bila bisnes dah untung, so kita buat orang kata perjanjian atau agreement untuk bayar balik to this orang kata financial institution atau lending institution. Okay, so seterusnya, okay, yang tadi often collateral is needed tu maksudnya agreement is needed. Okay, so dia tak boleh pinjam saja, dia perlu isi borang, dia perlu sertakan dia punya penyata keuangan semua. Okay, dan seterusnya line of credit. Line of credit ni lebih kurang macam debt financing tadi. Cuma debt financing tadi kita pinjam one time dalam jumlah yang besar. Tapi kalau line of credit ni kita pinjam dalam jumlah yang sikit. Tapi kalau baca ayat itu, an agreement by which financial institution promises to lend business a predetermined sum of demand. So maksudnya kita set nak pinjam, contoh nak pinjam 5 juta daripada bank. Okay, tetapi kita tak minta 5 juta tu terus lump sum. Kita nak minta sikit-sikit. Contoh macam kita minta dulu 500,000. So kalau tak cukup lagi, lagi beberapa bulan tambah lagi 500,000, tambah lagi 500,000, tambah lagi 500,000. Itu adalah line of credit sebenarnya. So kalau misalnya kita pinjam dalam sejuta, so dah cukup, tak perlu tambah lagi. So kita set, itu adalah line yang kita perlukan saja. Kita tak perlu extend lagi. Okay, so then seterusnya, okay, kita akan masuk pada next part, which is starting from scratch versus buying an existing business. So maksudnya awak ada dua pilihan, sama ada awak nak start business daripada zero atau awak nak beli syarikat lain dan awak start daripada situ saja. Okay, starting from scratch can be expensive and will require a lot of promotional effort to familiarize customer with the business. So itu adalah masalahnya, di mana kalau awak start business daripada kosong, cost ni mungkin agak tinggi sikit sebab awak nak kena beli macam-macam. Dan juga awak nak kena familiarkan customer atau consumer dengan awak punya business dan juga produk. Okay, so banyak kerja kena buat lah kalau awak nak start business daripada kosong. Okay, existing business have advantage of built-in network of customer, supplier and distributor. So kalau awak beli syarikat yang memang dah existing, yang memang dah ada, so mungkin awak ada kesenangan dari segi nak familiarkan produk, dari segi supplier dan juga dari segi network. Okay, so kenapa orang boleh beli bisnes yang existing business ni? Sebab syarikat tersebut mungkin tidak mungkin bermasalah dari segi financial management, asyik tak cukup modal apa semua, syarikat tersebut nak kena sita. So awak gunakan duit awak, fund yang awak ada, awak beli syarikat tersebut, so awak rerun balik syarikat tu. Macam itulah. So kalau misal existing business ni reduce guesswork dan involve. Okay, saya ulang. So kalau misalnya awak beli existing business ni, dia reduce guesswork dan juga involve taking on any problem the business already had. So orang tak payah tertanya-tanya, orang dah tahu tentang produk awak. Dan juga kalau misalnya awak beli syarikat tersebut, awak boleh counter balik kat mana part yang problematic. Okay, so itu adalah mudahnya sikit pakai existing business. Tapi kalau awak ni pemikiran usahawan, awak takkan berfikiran nak beli bisnes orang lain. Awak nak start bisnes awak sendiri, nama awak sendiri dan cara awak sendiri sebenarnya. Okay, so then seterusnya adalah franchising. Franchising ni adalah nak syarikat lah atau franchise. A license to sell other product or to use others name in the business or both. Okay, so maksudnya awak dapatkan license untuk gunakan produk atau nama syarikat lain untuk awak punya business. Okay, so kita ada franchisor, orang yang bagi atau orang yang jual franchise. Franchisee adalah awak, orang yang beli franchise daripada franchisor tadi. Okay, so advantage and disadvantage of franchise adalah advantage training and support. Syarikat induk atau syarikat HQ dah provide.
training and support. Brand name appeal, nama dah kuat, sebab itulah syarikat ni boleh buka franchise. National advertising, di mana pengiklanannya sama sahaja. Mana-mana anak syarikat pengiklanannya sama saja, dia akan pakai iklan yang syarikat induk atau HQ dah keluarkan. Franchise system pun mudah, di mana syarikat induk dia akan, orang kata, tolong salurkan macam mana awak nak buat pinjaman apa semua macam itulah. Okay, proven product dan juga greater chance for success. Tetapi disadvantage adalah fee and profit sharing, di mana bila awak buka anak syarikat atau bila awak buka franchise, okay, untung that franchise is not 100% going into your account. Okay, you still kena bayar loyalty to HQ. Okay, percentage tu berbeza-beza ikut syarikat. So standardized operation, di mana setiap franchise mesti sama operation, yang tidak boleh berbeza. Okay, HQ dah setkan. Restriction on purchasing, di mana kalau awak nak beli raw material apa semua kena melalui HQ. Awak tak boleh macam, oh bulan ni sale agak laju, jadi kita nak increasekan kita punya pembelian raw material. Tak boleh. So awak kena melalui HQ approve baru boleh, tak boleh susun hati je beli. Limited product line, di mana kalau awak tengok contoh macam kat kawasan lain tak laku, kat tempat awak laku that product, tapi awak kena follow timeline daripada HQ. Kalau HQ kata bulan depan produk ni tak di offer, awak tak boleh kata apa, awak kena follow saja apa HQ dah tetapkan. Seterusnya, possible market saturation menjadi disadvantage. Okay, sebab apa? Sebab tak semua kawasan akan ada customer yang sama, jumlah customer yang sama. Market tu maksudnya customer. So contohnya macam kalau awak buka anak syarikat tu di tengah-tengah bandar, mungkin potential customer awak tu sangat ramai. Tapi kalau buka di kawasan luar bandar, potential customer awak tu mungkin kurang, tapi customer masih ada. Sebab itulah tu menjadi disadvantage. Dan juga less freedom in decision, bukan senang-senang boleh buat keputusan. Apa-apa keputusan mestilah HQ yang tetapkan. Kita tak boleh nak buat keputusan sendiri. Okay. So seterusnya adalah masuk pada help for small business. Apakah bantuan-bantuan yang ada untuk small business? Okay, so organisation and program exist to help small business. Maksudnya ada organisasi dan program-program yang wujud untuk bantu small business ni. So yang bawah-bawah tu semua boleh abaikan. Okay, saya bagi contoh. Macam dekat Malaysia, kita ada Suruhanjaya Syarikat Malaysia. So Suruhanjaya Syarikat Malaysia memang mereka provide training, mereka provide maksudnya daftarkan syarikat awak untuk, orang kata, authorized lah. Okay, maksudnya pengedar yang sah atau penjual yang sah. Okay, so awak macam, maksudnya kalau awak nak buat loan ke, atau awak nak buat orang kata national marketing atau marketing dalam besar-besaran apa semua, so syarikat awak ni memang approve. Okay, so dari segi SIRIM, dari segi orang kata nak dapatkan logo halal apa semua lebih mudah. Okay, so Suruhanjaya Syarikat Malaysia lah yang, orang kata, kat Malaysia ni banyak membantu small business untuk orang kata membesar, okay, untuk tubuhkan dan juga untuk bagi bantuan. Okay, so mereka juga provide dana juga untuk small business ni untuk start. Okay, maksudnya orang tu ada skill, dah lama dah buat sendiri kat rumah, then dia baru nak tubuhkan syarikat, dia perlukan modal sebab nak beli mesin apa semua. So SSM ni dia provide, Suruhanjaya Syarikat Malaysia dia provide bukan sekadar fund, kadang-kadang mesin, teknologi also dia akan provide, tapi dia ada set agreement lah, after beberapa bulan atau mungkin after setahun awak kena bayar balik dekat diorang, tapi interestnya sangat rendah lah. Okay, so seterusnya future for small business. Ini adalah, orang kata, macam apa yang orang boleh fokus, apa yang orang boleh orang kata jangkakan tentang small business. So demographic trend, baby boomers, generasi Y, millennial, immigrant and shifting demographic. So dia bagi tahu dekat sini adalah contoh macam baby boomer. Baby boomer nama baby tapi bukan baby, dia adalah golongan dewasa atau golongan tua. So baby boomers ni maksudnya golongan mereka ni makin lama makin bertambah, makin banyak. So daripada golongan remaja-remaja meningkat ke alam dewasa ni sangat ramai. Jadi bisnes bukan hanya boleh target pada, contoh macam, okay, contoh macam banyak bisnes dia banyak target pada remaja. So tidak semestinya setiap peringkat umur tu remaja punya bilangan yang sama. Contoh macam sekarang jumlah paling banyak sekali dekat dunia adalah remaja. So sampai satu masa remaja ni akan jadi dewasa, akan jadi tua. So akan masuk pada golongan baby boomers. So mereka kena tukar strategi produk mereka untuk jual barangan kepada this target market lah, this, orang kata, potential customer, which is golongan baby boomer. Okay, kalau sebelum ni design mungkin lebih kepada remaja-remaja, sekarang design kena lebih dewasa sikit untuk attract diorang. Okay, dan seterusnya kita ada generasi Y, millennial. Generasi Y ni adalah golongan remaja kini, di mana mereka banyak orang kata affected by teknologi.
So bisnes sekarang tidak boleh gunakan traditional way di mana jual kat kedai saja, tak boleh. Mereka kena juga buat online promotion, kena buat online marketing di mana nak promote produk mereka. So yes, mereka masih boleh jual produk di kedai mereka, tapi mereka juga kena hybridkan bisnes mereka, kena try offer produk by online. Maksudnya produk customization semua by online, so memudahkan customer. So orang yang jauh, orang yang tak dapat nak pergi ke kedai tu pun boleh beli online, barang boleh sampai kat rumah, macam itulah. Okay. So immigrant and shifting demographic ni adalah orang-orang yang melancong atau orang yang pindah ke negara kita untuk bekerja, di mana golongan ni makin lama makin bertambah. Kita tengoklah contoh paling dekat yang saya tahu macam Muar Johor. Kat Muar Johor tu kalau awak jalan kat situ hujung minggu ke petang-petang ke, memang banyak sangat golongan-golongan imigran ni. Okay, mereka duduk dekat mall sebab mall tu ada banyak kilang. So mereka bekerja, hujung minggu mereka shopping apa semua. So business ni sebenarnya jadikan mereka itu sebagai salah satu potential customer sebenarnya. Bila mereka kerja kat Malaysia, mereka dapat duit kan. So instead of mereka dapat duit tu, mereka hantar balik ke negara mereka. So mereka akan melabur dengan pembeli barang-barangan di Malaysia. Okay, contohnya macam saya dapat tahu ada satu orang daripada Indonesia, dia kerja sebagai orang gaji di sini, tetapi dia tak nak bawa balik duit ke negara dia. Dia bawa balik beg tangan, bawa balik baju, bawa balik sejadah, telekung, bawa balik baju-baju untuk keluarga dia apa semua. So dia dah melabur membeli barang antar di Malaysia. Maksud dia rolling balik duit tu kat negara kita. So syarikat-syarikat yang berjaya tarik perhatian diorang ni maksudnya akan dapat untung lah daripada mereka ni, imigran-imigran ni. Okay, so then seterusnya technological and economic trends. Okay, so ni maksudnya sekarang lah di mana zaman teknologi dan zaman ekonomik sekarang. So internet usage continue to increase, betul. Di mana sekarang penggunaan internet sangat tinggi. So orang bukan sekadar gunakan internet tu untuk hiburan, orang juga guna untuk shopping. So businesses kena kejar this trend untuk pastikan mereka dapat keuntungan. Okay. Increase in service export, economic turbulence, deregulation of energy market and alternative fuel. Di mana kalau kita tengok sekarang bukan hanya dari segi teknologi internet saja, tetapi dari segi increase in service export, di mana proses exporting barang ni sekarang rumit. Okay, so dia punya cost dah makin lama makin naik. Sebab apa? Sebab kita increasekan kualiti dan kita increasekan, orang kata, masa tu dipercepatkan. Dengan cara itu, dengan kalau nak proses tu berjalan lancar, costnya akan agak tinggi. So macam mana di small business nak pastikan produk dia bukan sekadar hanya jual dekat Malaysia saja, tapi nak jual juga kat luar negara. So macam mana dia nak counter back? Apa cara yang dia boleh lakukan? So kita akan go tentang part ni dalam chapter-chapter selepas ini. Seterusnya masuk pada economic turbulence, di mana orang kata perjalanan ekonomi yang tak stable. Okay, so macam bila COVID ni awak tengok banyak bisnes yang lingkup, tapi ada bisnes yang boleh stable, ada bisnes yang boleh maju. So macam mana dia adapt dengan this economic turbulence. Okay, dan seterusnya deregulation of energy market dan alternative fuel, di mana sekarang banyak small business ni dia adapt dengan penggunaan tenaga alternatif. Mereka tidak hanya depend kepada tenaga-tenaga yang asli yang ada, sebab mereka tak akan habis, tapi mereka akan buat cara macam mana nak dapatkan alternative fuel atau alternative energy ni. Okay, so seterusnya. Okay, so seterusnya kita akan menyimpang sikit. Okay, sedikit sahaja. Ini adalah big business acting small. So, ini adalah syarikat-syarikat besar yang mengecil. Okay, kenapa mereka mengecil? Sebab mereka nak jaga cost, nak jaga profit. So, mereka terpaksa kecilkan size syarikat. So, macam mana dikecilkan size syarikat? So, kita tengok kat depan ni. So, common approaches. Large firm emulate small ones to improve bottom line. So, biasanya syarikat besar ni dia akan kecilkan bottom line dia untuk improvekan dia punya orang kata process dan juga efficiencies. Okay, so contohnya macam downsizing atau right sizing. Okay, downsizing atau right sizing maksudnya dia kecilkan size syarikat dia, acting small from inception. So ni dia pakai Southwest Airlines. So kita bagi contoh macam dekat MAS. Okay, so MAS, Malaysia Airlines. So dia banyak buang pekerja. Sebenarnya dia banyak buang pekerja tu bukan apa, dia tengah downsizing, dia tengah kecilkan size syarikat dia untuk pastikan tidak banyak kos yang dilaburkan. Contohnya macam bila terlalu banyak pilot, terlalu banyak pramugari, gaji yang nak dibayar tu sangat tinggi. So dia nak reducekan this pembayaran gaji ni semua, which is dengan cara dia terpaksa lay off lah, terpaksa
lepaskan pekerja-pekerja ni. So dengan cara itu orang-orang yang ada yang dapat stay dalam syarikat ni kena kerja berat sikit lah demi nak selamatkan syarikat. Okay, so kos untuk tanggung pekerja ni bukan hanya bayar gaji saja, tapi dari segi medical expenses, dari segi contohnya macam benefit. So banyak syarikat yang kena tanggung sebenarnya. Okay, dan kita ada intrapreneurs, individual in large firm who take responsibility for the development of innovation within the organisation. So kita ada banyak entrepreneurs di mana dalam satu syarikat besar ada usahawan-usahawan yang usahawan yang orang kata bagi idea dan juga tolong orang kata bagi suggestion macam mana syarikat boleh improve the product, improve services dia. Okay, so kita tidak perlu stick dengan orang kata idea yang sama sahaja, di mana kita offer pada semua pekerja dalam syarikat tersebut untuk sama-sama bagi idea dan juga bagi suggestion macam nak improve the efficiencies, the production apa semua. Okay, so itu adalah cara macam mana big business acting small. Okay, alright. Okay, dah habis. Okay, that's all for this chapter. Okay, so saya harap semua faham. Macam biasa kalau ada yang tak faham, boleh PM dan screenshot dah hantar dekat saya. Ada beberapa pelajar lah yang ada buat juga. Okay, saya cakap terima kasih. Mungkin untuk lebih mereka faham, so mereka perlukan orang kata penjelasan lebih, so saya akan membantu. Okay, so untuk tutorial for this chapter, awak jawab macam chapter 1, jawab hanya nombor ganjil sahaja. Okay, jawab hanya nombor ganjil sahaja. So jangan lupa mana-mana tutorial yang dah siap tu boleh upload dalam Padlet format PDF. Okay, so that's all for today. Thank you, take care everyone, stay safe. Assalamualaikum and selamat sejahtera.